بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فيسر لنا أمرنا وعصرنا واجعلنا من عبادك المخلصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. وبعد. Malam ini insyaAllah kita akan sambung tajuk Al-Hijrah ila Al-Habasyah kali kedua. Penhijraan sahabat Nabi SAW ke Habsyah kali kedua. Kali pertama yang kita ceritakan sebelum ni berlaku di bulan Rajab tahun 5 setelah Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul, dan bilanan orang Islam yang terbabit dalam penhijraan kali pertama ke Habsyah 12 orang lelaki, 4 wanita, dan hari itu cerita dengan panjang lebar. Sebabnya abah mereka tak tinggal lama di situ dan kembali ke Makkah. Setelah tersebarnya cerita kononnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir tidak lagi memusuhi Nabi dan tidak lagi memusuhi sahabatnya. Lalu mereka bertindak kembali ke Makkah. Dan hari itu kita kata sebenarnya cerita yang tersebar itu cerita yang tidak ada asasnya. Jadi bila mereka kembali ke Makkah, ternyata orang-orang kafir atau orang-orang Quraisy masih lagi sama. Beranai mereka masih lagi sama. Bahkan orang-orang Quraisy bertambah lagi bermusuhan mereka dengan orang-orang Islam. Jadi bila tak tahan, bila sahabat Nabi SAW tak tahan dengan orang-orang Quraisy, mereka sekali lagi membuat keputusan untuk berhijrah ke Habsyah kali kedua. Juga kali kedua itu atas syadanan Nabi SAW. Dan kita pernah bagi tahu Nabi walaupun juga diancam, disakiti, akan tetapi orang-orang kafir tak berani bertindak melampaui batas terhadap Nabi SAW. Boleh mensyirsyah Nabi, boleh memaki, tetapi tak berani bertindak terhadap Nabi SAW kerana bapa saudaranya Abu Talib dan kerana keluarga Nabi begitu sebuah keluarga yang besar dan mempunyai kedudukan yang istimewa. Jadi Nabi bila bersempati terhadap sahabatnya, jadi dia mencadangkan kepada mereka supaya berhijrah sekali lagi ke Habsyah. Dan Nabi SAW memilih Habsyah kerana Raja Najasyi pada waktu itu seorang raja yang adil. Satu lagi kerana negara itu beragama Kristian. Dan agama yang paling hampir kepada Islam ialah agama Nasrani. Orang yang paling dekat kepada orang-orang Islam ialah orang yang mengaku dirinya orang Nasrani.
berbandingkan dengan Yahudi, apatah lagi orang musyrik dan sebagainya. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahud wallazina asyraku. Orang yang paling tidak berpuas hati, yang paling musuh bagi orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kata lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Dan orang yang paling hampir kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang menatakan mereka adalah orang Nasrani atau orang-orang yang beragama Nasrani atau Kristian. Jadi Nabi mencadangkan Habsyah kerana dua sebab. Sebab pertama, Nabi bersabda, biha malikun la yuzlam indahu ahad. Dia kata di situ ada seorang raja. Raja itu seorang yang begitu sangat adil dan dia tidak akan membenarkan sesiapa yang tinggal di negara dia dizalimi atau diinayai. Sebab yang kedua, kerana negara itu beragama apa? Kristian. Jadi pun sahabat Nabi SAW bertindak untuk berhijrah ke Habsyah kali kedua. Tapi kali yang kedua tak jadi semudah kali pertama. Kali kedua tak jadi semudah kali pertama. Kali pertama bilangan dia tak ramai. Hanya 12 orang lelaki dan 4 wanita. Dan mereka senang dengan mudah boleh keluar secara senyap dan tersembunyi dan boleh lepaskan diri keluar. Kali kedua orang Quraisy mula apa? Mula berwaspada dan berusaha supaya tidak membenarkan orang-orang Islam pergi ke tempat yang lain. Kerana mereka tahu kalau orang-orang Islam atau sahabat Nabi mendapat tempat dan ada perlindungan daripada mana-mana kuasa di luar, apatah lagi raja macam Raja Al-Habsyah, mereka kemudian hari boleh diancam. Dan mereka akan tahu orang-orang Islam akan ada kuasa ataupun ada penaruh. Walau bagaimanapun sahabat Nabi SAW berusaha sedaya upaya, akhirnya sekali Allah memudahkan bagi mereka jalan keluar. Dan orang-orang yang berjaya keluar daripada Makkah dalam penhijraan kali kedua 83 orang lelaki. Bilangan yang lebih besar. 83 orang lelaki dan 11 perempuan. Dan mereka itu diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW yang kemudian hari akan dikenali dengan Ja'far At-Tayyar. Dan bila mereka sampai ke Habsyah, Habsyah sekarang ni Ethiopia, yang ibu negara dia Addis Ababa, dan dia dulu satu kerajaan yang begitu hebat, satu negara yang hebat. Dan kita pernah bagi tahu dulu Abraha Al-Habsyi yang bertindak nak meruntuhkan Al-Kaabah itu, dia gubernur Yaman yang dilantik oleh An-Najashi yang ada di Habsyah. Jadi kuasa dia kira satu apa? Satu empayar, bukan sebuah negara yang kecil. Kuasa dia sampai ke Yaman. Dan yang melantik Abraha Al-Habsyi di Yaman sebagai gubernur ialah Raja Al-Habsyah An-Najashi. Tapi bukan Najashi itu zaman Nabi itu. Dan An-Najashi ini bukan nama. An-Najashi ini satu gelaran. Maknanya setiap orang yang memerintah Habsyah
diberi gelaran Najasyi. Jadi ada Bani Najasyi, ada ramai Najasyi. Dan Najasyi yang hidup zaman Nabi nama dia Ashamah. Ashamah. Terjemahannya dalam bahasa Arab Atiyah. Kalau ikut bahasa Melayu maksud dia apa? Anugerah atau pemberian yang hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup sewaktu orang-orang Islam berhijrah ke Habsyah, dia ada nama lain. Nama dia Yaksum, tapi nama tak bintin. Maksudnya sini An-Najasyi, dia bukan nama, dia satu gelaran bagi setiap raja yang memerintah Habsyah. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun ini juga bukan kata nama, bukan nama khas. Dia satu juga gelaran setiap orang raja yang memerintah negara Mesir. Jadi As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha salah seorang yang berhijrah kali kedua. Dia berhijrah kali pertama bersama suaminya Abu Salamah. Kali kedua juga dia berhijrah bersama suaminya Abu Salamah. Jadi berkata As-Sayyidah Ummu Salamah dalam sebuah hadis riwayat Al-Tabrani dan juga Al-Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, As-Sayyidah Ummu Salamah dia kata, bila kita sampai ke Habsyah, kami diberi layanan yang begitu sangat baik. Dan An-Najasyi sangat mengambil berat dengan kebajikan kami. Dan dia memberi perlindungan kepada kami, orang-orang Islam yang menetap di negara dia atau tinggal di negara dia. Maknanya bila mereka kesampaian di situ, mereka tinggal dengan begitu aman, mendapat belaan daripada An-Najasyi. Dan As-Sayyidah Ummu Salamah kita berkata, kami mendapati An-Najasyi ini sebaik-baik orang. Bila kesenanan dan kedudukan istimewa orang-orang Islam di Habasyah kesampaian ke orang-orang Quraisy, mereka sangat sakit hati. Dan mereka berusaha untuk menhasutkan An-Najasyi supaya hantar pulang orang-orang Islam ke Makkah semula balik. Jadi antara cara yang mereka guna pakai, mereka memilih dua orang utusan mereka. Memilih dua orang dari kalangan mereka. Dua orang itu ialah Amr bin Al-As sebelum dia masuk Islam, dan juga seorang bernama Umarah bin Al-Walid. Jadi orang-orang Quraisy memilih dua orang. Dua orang itu terkenal dengan apa? Kelicikan, kesyirdikan mereka. Dua orang itu ialah Amr bin Al-As dan seorang lagi nama dia Umarah bin Al-Walid. Dan mereka tu memilih ataupun mereka membeli atau menyediakan banyak hadiah supaya dibawa bersama. Dan orang-orang Quraisy berpesan kepada kedua-duanya, sebelum kamu pergi berjumpa dengan An-Najasyi dan meminta daripadanya supaya serah semula balik orang-orang Islam kepadamu supaya dibawa balik sini, sebelum pergi berjumpa dengan An-Najasyi, kamu kena pergi berjumpa dulu dengan apa? Orang-orang dia, orang-orang kanan dia. Dan serahkan bagi setiap seorang hadiah dia dulu sebelum bercakap apa-apa. Dan meminta daripada orang kanan An-Najasyi supaya mereka menyokong permintaan kamu. Bila kamu nak minta nanti daripada An-Najasyi, mereka akan bekerja sama dan menyokong permintaan kamu. Sekali lagi,
dua orang yang dipilih oleh orang-orang Quraisy itu supaya dihantar, diutuskan kepada An-Najasyi untuk meminta daripada An-Najasyi supaya apa? Kembali semula balik atau serah semula balik sahabat Nabi atau orang-orang Islam ke Quraisy. Mereka dulu membeli banyak hadiah. Dan hadiah yang menjadi kegemaran An-Najasyi ialah baranan yang bergulit. Dan mereka bukan hanya memberi hadiah kepada An-Najasyi, mereka juga memastikan setiap seorang yang menjadi orang kanan An-Najasyi ada hadiah dia tersendiri. Dan membesar Quraisy pula berpesan kepada dua orang utusan tadi. Dia kata, sebelum kamu berjumpa dengan An-Najasyi, sebelum bercakap apa-apa dengan An-Najasyi, kena kenal pasti dulu mana orang-orang yang ada penaruh, orang-orang yang menjadi orang dia, orang kanan dia, orang yang akan selalu hadir dalam majlis dia. Dan kena serah kepada mereka masing-masing setiap seorang hadiah dia. Dan kena meminta daripada mereka supaya bila kamu meminta daripada An-Najasyi supaya serahkan orang Islam kepada kamu agar mereka menyokong. Jadi mereka pun ikut. Sebelum mereka menghadap An-Najasyi, mereka berjumpa dengan setiap seorang raja dan mereka ataupun bagi hadiah masing-masing. Dan meminta daripada mereka, bila mereka tu meminta daripada raja supaya serah orang Islam, mereka kena sokong. Dua orang utusan itu setelah memastikan masing-masing sudah dapat hadiah dia, dan mereka tu mengiyakan permintaan dua utusan itu, mereka pula menghadap An-Najasyi. Dan bila menghadap An-Najasyi, semua orang-orang yang masing-masing tu awal-awal lagi dapat hadiah dia semua ada. Dan Amr bin al-As mula bercakap dan memberitahu kepada An-Najasyi atau membagi tahu kepada An-Najasyi. Dia kata, ada beberapa orang dari kalangan kami telah melarikan diri daripada kami setelah membawa agama yang baru. Setelah mereka tu tinggal agama nenek moyang kami, membawa pula agama yang baru. Dan agama yang baru itu bukan agama raja, agama rekaan mereka sendiri. Dan kami berdua adalah utusan kaum kami dan membesar kami kepada raja. Dan mereka meminta agar raja serahkan semula orang-orang yang melarikan diri daripada kami itu untuk membawa pulang ke Makkah. Dan kami ini sebenarnya adalah utusan membesar kami. Jadi An-Najasyi sebelum dia berkata sesuatu, sebelum dia membuat keputusan, semua orang yang ada sekeliling dia semuanya menyokong. Masing-masing awal lagi sudah dapat apa? Dapat hadiah dia, bukan hadiah rasuah, tapi dipanggil hadiah. Jadi sebelum An-Najasyi membuat suatu keputusan, mereka semua berkata, orang-orang ni orang asing, kita tak tahu menahu mengenai cerita mereka. Apa kesalahan dosa yang mereka lakukan kami tak kenal. Kaum mereka yang lebih kenal mereka. Jadi lebih baik kita serahkan mereka atau usurkan mereka daripada tempat kami dan diserahkan kepada mereka, membawanya pula kepada negeri mereka, kepada tempat mereka. Biar kaum mereka sendiri yang urus. Lebih kurang macam tu, kita nak pining kepala buat apa? Mereka semua menyokong permintaan Amr bin al-As. Lalu An-Najasyi berkata, demi Allah,
tidak akan terjadi. Aku tidak sekali-kali terima kata-kata kamu sebelum aku sendiri dengar daripada mereka. Kalau mereka memilih aku dan memilih negara aku sebelum membuat keputusan, aku kena dengar dulu apa masalah mereka. Kalau mereka orang-orang yang jahat, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan jinayah dan melarikan diri, aku akan serahkan. Kalau mereka tu orang yang tidak bersalah, tak akan mereka pula memilih aku dan memilih negara aku pula boleh apa menghamparkan dia ataupun boleh apa mengecewakan mereka dan serahkan mereka. Tak akan terjadi. Aku kena dengar kata-kata mereka dulu. Jadi mereka tak jadi apa kata-kata mereka itu maknanya apa? Sudah untuk seketika sudah usaha mereka untuk seketika sudah apa terhalang. Dan Najasyi pula memanggil orang-orang Islam supaya datang menghadap An-Najasyi. Bila utusan An-Najasyi pergi kepada orang-orang Islam memanggil supaya menghadap, mereka mula rasa bimbang, risau. Apa yang harus mereka cakap dengan An-Najasyi? Kalau ditanya mengenai agama, kalau mereka tinggal Makkah dan masuk dalam agama raja, tak jadi kes, tapi mereka membawa agama yang berbeza. Dan sudah pastinya tidak selari dengan apa kefahaman atau agama Nasrani. Jadi mereka mula bimbang. Macam mana nak buat? Lalu Ja'far ibn Abi Talib dia kata, kami cakap yang benar. Maknanya kita tak perlu cakap bohong. Kita perlu cakap yang benar. Apa yang Nabi SAW bawa, apa yang kita belajar, apa yang kita tak tahu mengenai agama kami, kita ceritakan hal sebenar. Dan biarkan aku yang bercakap. Jangan sesiapa cakap, aku yang akan bercakap. Jadi Ja'far ibn Abi Talib dia menjadi apa? Guru bahasa. Jadi mereka masuk, mereka pun pergi. Bila masuk nak menghadap An-Najasyi, Ja'far bin Abi Talib bagi salam dan orang-orang lain bagi salam kepada raja dan tak sujud kepada raja. Maknanya masuk-masuk bagi salam tetapi tak sujud, sama seperti orang-orang lain bila masuk nak menghadap raja akan sujud. Amr bin al-As dan kawan dia Umarah bin Al-Walid, sewaktu mereka masuk nak menghadap An-Najasyi, mereka masuk dan sujud kepada raja. Mereka tahu protokol. Jadi bila kedua-duanya masuk, mereka juga sujud kepada raja. Bila datang Ja'far ibn Abi Talib dan orang-orang Islam yang lain, bila mereka masuk selamba. Bukan selamba, masuk bagi salam tapi tak sujud. Lalu Amr bin al-As mula syusyuk. Dia kata, tengok kusunumpunak apa? Tunggu mereka tu masuk, tengok mereka masuk tak sujud pun kepada raja. Sombong. Masuk pun bukan nak hormat kepada raja, bukan nak sujud kepada raja. Lalu An-Najasyi tanya, dia kata, sebab apa bila masuk tak bagi pun hormatan dan sujud sama seperti orang lain. Lalu Ja'far ibn Abi Talib dia kata, kami dilarang daripada bersujud selain daripada Allah. Maknanya kami dilarang bersujud kepada mana-mana makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu An-Najasyi terima daripada Ja'far bin Abi Talib.
Kemudian An-Najasyi bertanya kepada Ja'far, dia kata, aku diberitahu kamu tinggal atau melarikan diri daripada negeri kamu dan kamu membawa agama yang baru, tinggal agama nenek moyang kamu dan masuk agama baru. Agama aku pun kamu tak masuk. Maknanya apa? Maknanya dia kata apa? Aku diberitahu kamu melarikan diri daripada kaum kamu setelah kamu membawa atau merekakan atau masuk dalam sebuah agama, dalam agama yang baru. Agama kamu tu apa? Agama kamu tu apa? Agama apa? Cuba ceritakan sedikit. Agama kamu tu apa? Perkenalkan agama kamu. Lebih kurang bahasa. Lalu Ja'far ibn Abi Talib berkata kepada raja, Ayyuhal Malik. Wahai raja, dengan ringkas. Kita cuba ringkaskan. Jadi Ja'far ibn Abi kata, wahai raja, sesungguhnya kami dahulu adalah ahlu jahiliyah. Kami adalah dulu hidup dalam kejahilan. Kami menyembah berhala, na'budul asnam wa na'kulul maita, kami memakan bangkai, kami meminum arak, kami tak henti-henti serang antara satu dengan yang lain, orang yang kuat menindas orang yang lemah, dan dia menenaraikan kepada raja segala kejahatan dan keburukan yang mereka dulu lakukan sebelum mereka masuk Islam. Kemudian dia sambung lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada kami seorang rasul. Rasul itu minna, dari kalangan kami, orang kami. Na'rifu nasabahu, kami mengenali nasabnya, dia siapa, anak siapa, kami mengenali nasab dia dan turunan dia, bukan orang terasing daripada kami, orang dari kalangan kami yang kita tahu asal usul dia. Kami juga tahu sidquhu wa amanatuhu, dia orang yang begitu sangat benar, sangat jujur, orang yang beramanah, orang yang sangat menjaga kehormatan diri. Dan dia pula menyuruh kami supaya menyembah Allah dan mengisahkan Allah, dan melarangkan kami daripada mempersekutukan Allah. Kami menyuruhkan kita supaya sembahyang, berzakat, berpuasa. Dan Ja'far ibn Abi Talib dia menenaraikan kepada raja secara ringkas tuntutan agama ataupun apa yang Nabi SAW suruh mereka lakukan. Lalu kami ikut dia dan mempersyai'inya, beriman kepada dia dan mempersyai'inya dan mengikutinya. Dan kami mematuhi segala larangan, mematuhi segala suruhannya dan juga menjauhi segala larangannya. Maknanya segala apa yang dia suruh kita lakukan, kita ikut. Apa yang dia suruh kita, apa yang dia larang kita daripada melakukannya, kami patuh. Jadi bila kami bertindak sedemikian, kaum kami pula memusuhi kami. Mereka menginaya kami, menyukar kehidupan kami, dan mereka nak menghalangkan kami daripada terus berpegang teguh kepada agama kami dan beramal atau melaksanakan tuntutan agama kami. Lalu kami bertindak, berpindah tinggal tempat kami dan datang ke negara kamu, dan kami memilih kamu berbandingkan tempat-tempat lain, berbandingkan raja-raja yang lain. Dan kami sangat mengharap
kami tak diinaya di tempat kamu atau di negara kamu. Lalu An-Najasyi bertanya kepada Ja'far ibn Abi Talib, ada apa-apa ayat Quran yang Nabi kamu bawa kepadamu? Maknanya ada apa-apa ayat Quran yang kamu ada, yang kamu hafal? Lalu Ja'far ibn Abi Talib membaca permulaan atau awal surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad, dan dia duduk baca. Duduk baca, An-Najasyi dengar. Dan orang-orang yang duduk sekeliling dia juga, orang-orang agama yang ada dalam majlis itu duduk dengar bacaan Ja'far ibn Abi Talib. Dan dia terus baca sampai An-Najasyi pun dia menalir air mata, menangis. Dan juga orang-orang agama dia atau ketua-ketua agama yang ada dalam majlis pun mereka menangis sampai membasahi, ikut bahasa buku, membasahi janggut mereka masing-masing. Setelah Ja'far ibn Abi Talib habis bacaannya, lalu An-Najasyi dia kata, demi Allah, kata-kata itu yang kamu baca tadi, Quran yang kamu baca tadi, dia dan At-Taurah daripada sumber yang sama. Kalau ikut bahasa dia, dia kata Quran yang kamu baca itu dan apa yang diturunkan kepada Musa, maksud dia At-Taurah, sumbernya satu, sumbernya sama. Kemudian An-Najasyi pula alih kepada Amr bin Al-As dan kawan dia. Dia kata, ahum abidul lakum. Maknanya An-Najasyi bertanya kepada Amr bin Al-As. Dia kata, mereka ni orang bebas ke merdeka? Mereka ni yang kamu datang nak bawa pulang ke Makkah tu, mereka tu orang yang merdeka ke orang yang merdeka ke orang hamba? Lalu Amr bin Al-As tak boleh kata hamba. Dia kata mereka ni semua orang yang merdeka, tak ada siapa yang hamba di kalangan mereka. Tak ada siapa yang hamba. Kemudian dia tanya balik. Dia kata mereka ni berhutang dan melarikan diri daripada membayar hutang mereka. Lalu Amr bin Al-As dia kata tidak. Jadi dia kata kalau mereka bukan hambamu, maknanya dia tak melarikan diri, bukan mereka hamba yang melarikan diri daripada Tuhan. Mereka pula bukan orang yang berhutang. Mereka tak melakukan jinayah dan salah. Jadi aku sekali-kali tak akan serah mereka kepada kamu. Dan dia berkata kepada orang-orang Islam, dia kata, kamu boleh bersurat. Dan kamu hidup ataupun kamu tinggal sebebas-bebasnya. Dan jangan bimbang, jangan risau. Dan dia bagi jaminan, tak ada sesiapa akan berani kacau mereka. Dan dia suruh Amr bin Al-As dan Al-Walid supaya supaya beredar, tinggal majlis dia. Setelah membuat keputusan, dia tak akan serahkan orang-orang Islam kembali semula ke, atau hantar semula orang-orang Islam balik ke Makkah. Bila Amr bin Al-As keluar, dia tak putus asa dan berkata kepada kawan lagi dia satu, Umar bin Al-Walid, dia kata, aku ada satu hilah atau satu rancangan. Aku akan memastikan dengan rancangan itu atau tibu hilah itu, Najasyi memurkai mereka dan boleh bertindak sampai menghancurkan mereka. Jadi Umar bin Al-Walid, seorang kawan dia tu, dia kata apa? Dia kata jangan sampai macam tu sekali. Mereka tu juga orang kami, orang kita. Kita datang untuk bawa bola mereka ke Makkah
Bukan kita datang nak menhasutkan An-Najasyi sampai boleh membunuh mereka semua. Maknanya Umar bin Walid itu agak lebih lembut lagi berbandingkan Amr bin Al-As. Apa rancangan Amr bin Al-As untuk memangkit kemarahan atau menhasutkan raja supaya marah dan bertindak terhadap orang-orang Islam? Esok hari dia sekali lagi meminta supaya menghadap An-Najasyi. Sekali lagi An-Najasyi membenarkan Amr bin Al-As dan kawan dia masuk menghadap. Dan di situ Amr bin Al-As berkata kepada raja, dia kata mereka ni atau kepercayaan mereka ni sangat teruk sekali terhadap Isa nabimu. Maknanya apa? Dia nak macam mana nak hasutkan Najasyi supaya bertindak kejam terhadap orang-orang Islam. Dia kata orang-orang Islam mempunyai kepercayaan atau tanggapan yang begitu sangat teruk sekali terhadap Isa, Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan An-Najasyi beragama Nasrani. Jadi Nabi dia Nabi Isa alaihi salam. Dan kalau ikut majoriti orang-orang Nasrani mempercayai bahawasanya Isa adalah ibnullah, anak Allah. Jadi bila An-Najasyi dengar kata Amr bin Al-As, dia minta supaya orang Islam masuk semula balik atau dipanggil orang Islam semula balik. Jadi bila utusan An-Najasyi pergi sekali lagi memanggil orang Islam supaya datang semula menghadap An-Najasyi, mereka sangat takut. Takut An-Najasyi membuat keputusan sebalik keputusan dia semalam. Dan mereka risau atau amat bimbang kalau An-Najasyi tanya mereka mengenai Nabi Isa, apa yang sebetulnya mereka jawab. Susah. Sekali lagi Ja'far ibn Abi Talib dia kata tetap kita akan jawab yang benar. Tak perlu kita berdalih. Kita jawab dengan apa? Dengan sebenar-benarnya. Apa yang terjadi, jadilah. Dan biarkan aku juga yang cakap. Jadi mereka sekali lagi atau esok hari mereka menghadap An-Najasyi. Bila menghadap An-Najasyi esok hari atau kali kedua, lalu An-Najasyi bertanya kepada orang Islam. Dalam keadaan majlis itu, Najasyi ada, Amr bin Al-As sebelah kanan dia, seorang lagi Umar sebelah kiri, dan semua ulama-ulama agama atau membesar agama ada dalam majlis. Lalu An-Najasyi bertanya kepada Ja'far, "Ma taquluna fi Isa bin Maryam?" Apa kata kamu mengenai Isa bin Maryam? Lalu Ja'far ibn Abi Talib menjawab, "Naqulu fihi allazi ja'a bihi nabiyyuna." Dia kata jawaban kami adalah jawaban yang disampaikan oleh Nabi kami kepada kami. Maknanya jawaban kami ini adalah apa kata-kata Nabi kami mengenainya. Dia adalah Abdullah. Dia adalah hamba Allah. Itu mula-mula salah bagi orang Kristian. Abdullah wa rasuluhu wa rawhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Maknanya Ja'far dia jawab, dia kata apa? Isa ni adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, wa ruhuhu dan ruhnya, wa kalimatuhu dan katanya yang dicampakkan di dalam diri Maryam. Ambil satu persatu. Abdullah wa rasuluhu. Abdullah. Bila kata hamba Allah bagi majoriti orang Nasrani, bukan majoriti, sekarang boleh kata keseluruhan orang Nasrani.
tidak memperakui Nabi Isa adalah seorang hamba. Oleh itu dalam sejarah nanti, dalam sirah nanti kita akan ceritakan bila adanya utusan yang pergi ke Madinah kemudian hari untuk berjumpa dengan Nabi SAW, utusan orang-orang Nasrani daripada Najran. Najran itu satu wilayah sekarang berada di Arab Saudi. Dulu waktu itu dia ikut Yaman. Bila mereka berjumpa dengan Nabi, soalan pertama atau bertikaian pertama utusan orang-orang Nasrani itu kemudian hari kepada Nabi, mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ma laka tashtumu sahibuna?" Mengapa kamu duduk menaibkan Nabi kami? Lalu Nabi SAW dia kata, macam mana aku menaibkan Nabimu? Mereka menjawab kata apa? Kamu menatakan dia seorang abd, dia seorang hamba. Lalu Nabi SAW dia kata ini bukan satu penghinaan kepada dia, ini lagi satu kebanggaan dan satu kemuliaan kepada dia bila digelarkan apa dengan gelaran abd. Jadi di sini bila Ja'far menjawab dia kata Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, wa rawhuhu wa kalimatuhu. Kalimatu maksud dia berkataan kerana dia dijadikan dengan kun fayakun. Dan Nabi Isa alaihi salam selain daripada nama sebenar dia Isa, tapi laqab dia kalimatullah kerana dia dijadikan dengan firman Allah kun fayakun, dijadikan melalui kalimah berkataan. Wa ruh kerana apa? Kerana dia ditiupkan dalam diri Maryam. Jibril meniupkannya dalam diri Maryam, bukan dijadikan melalui proses biasa. Oleh itu dipanggil Rauhullah, Kalimatullah. Jadi bila Ja'far menjawab macam tu, terus terang dia seorang hamba Allah, dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, semua tu bukan. Lalu An-Najashi dia memperakui jawaban Ja'far bin Abi Talib. Dan dia berkata, lebih kurang dia kata, apa yang kamu kata mengenai Isa itu tak lebih tak kurang. Maknanya apa? Tepat sekali. Berakuan Raja Habsyah itu, atau kata-kata Raja An-Najashi menyokong kata Ja'far ibn Abi Talib dan memperakui kebenaran kata dia, menyebabkan orang-orang yang duduk sekali, ketua-ketua agama, mereka semua berteriak. Berteriak maksud dia apa? Sini maksud dia apa? Mereka bising. Tak setuju dengan apa? Dengan kata-kata An-Najashi, kata-kata Ja'far yang diberakui dan dibersetujui oleh An-Najashi. Maknanya An-Najashi dalam hal tu dia kata apa? Bila dia nak menyokong atau terima kata Ja'far, dia kata, kata-kata kamu itu sangat tepat sekali. Sedikit pun tak lebih, sedikit pun tak kurang. Maknanya ini memang sebenar ni hakikat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian An-Najashi membuat keputusan. Ataupun dia kata apa? Sekalipun orang-orang dia ataupun ketua-ketua agama tak setuju dan mula berbisin, dia berkata kepada Ja'far dan orang Islam yang lain, marhaban bikum wa biman ji'tum min indihi. Maknanya apa? Selamat datang. Menalu-alukan dengan bahasa mudah, dia menalu-alukan mereka sekali lagi. Dan dia juga menalu-alukan Nabi yang mengutuskan mereka di situ. Maksud dia apa? Dia menalu-alukan mereka dan juga menalu-alukan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia kata apa? Asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya ia adalah Rasulullah. Ia turujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan ceritakan dalam bila Najasyi itu mati. Bila mati datang Jibril alaihi salam dan bagi tahu kepada Nabi mengenai apa kewafatan An-Najasyi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah terhadap An-Najasyi, salat gaib. Maknanya bila An-Najasyi kemudian hari mati dan dia duduk di Habsyah, waktu tu tak ada lagi apa internet, tak ada apa-apa WhatsApp, tak ada semua benda-benda macam tu. Jadi bila wafat datang Jibril alaihi salam dan bagi tahu kepada Nabi mengenai kewafatannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah terhadap An-Najasyi. Setelah apa dibuka hijab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nampak apa? Nampak takhta dia ataupun katil dia, keranda dia. Dan sembahyang jenazah gaib. Ini yang menjadi asas atau dalil bagi Imam Syafi'i yang mengharuskan salatul ghaib. Kalau mazhab lain tidak mengharuskannya. Maknanya kalau ikut mazhab Syafi'i yang mengharuskan kita salat ghaib, salat jenazah, salat ghaib. Dalilnya apa? Sandarannya apa? Tindakan Nabi SAW salat jenazah terhadap An-Najasyi. Sekalipun An-Najasyi duduk di mana? Di Habsyah. Kalau ikut mazhab Hanafi, Maliki, Ibn Hanbal tidak membenarkan salat gaib. Tak apa, nanti kita akan ceritakan. Maknanya An-Najasyi dalam situasi itu dia menusyab ataupun dia kata asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya ia adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawasanya dia Nabi SAW yang sifatnya ada dalam kitab Injil kita. Dan dialah adalah Rasul yang Nabi Isa telah memberitahu kami mengenainya. Dan dia membuat keputusan berkata kepada orang Islam, dia kata inzilu haitsu syi'tum. Maknanya kamu nak tinggal di mana pun ikut suka kamu. Maknanya kamu nak pergi ke mana, nak bergerak ke mana pun boleh bergerak bebas. Nak tinggal di mana pun, nak duduk di mana pun boleh duduk. Kemudian dia kata man sabbakum gharima. Maknanya sesiapa yang usik, yang kacau kamu tetap akan dihukum. Maknanya kalau ada sesiapa cuba menusyab atau memaki, mencerca atau menyakiti kamu sekalipun dengan kata-kata, bagi tahu aku. Dalam satu riwayat lain, bukan itu saja, dia kata kalau ada sesiapa sekalipun memandang kamu dengan suatu pemandangan yang tidak berpuas hati sekalipun, bagi tahu kepada aku. Maknanya apa? Bukan sekadar kata apa? Bukan kata kalau ada siapa kata sesuatu atau menyakiti kamu bagi tahu, tak. Dia kata kalau ada siapa pun tengok sekalipun kamu dengan sesuatu pemandangan yang tak baik atau kurang baik, bagi tahu kepada aku. Dan dia bagi kebebasan supaya apa ataupun bagi mereka tinggal sebebas-bebasnya, bawa apa penjagaan atau pelindungan raja sendiri. Kemudian dia berkata apa? Kemudian dia berkata, wallahi laula ma ana fihi minal mulk la ataituhu. Kata An-Najasyi, demi Allah, kalau bukan kerana apa kesubukan aku sebagai seorang raja dan tugasan aku sebagai seorang raja, aku boleh pergi berjumpa dengan dia, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku sendiri yang akan urus apa? Akan urus kasut dia. Tak faham kasut dia, tak faham maksud dia apa. Dia kata kalau bukan kerana apa tanggungjawab aku sebagai seorang raja di sini, aku sanggup pergi sampai pergi berjumpa dengan dia dan berkhidmat kepada dia, dan kasutnya sendiri aku yang akan apa? Akan apa? Bawa. Maksud apa? Yang akan urus apa? Pakaiannya dan kasutnya sendiri. Dan kita tahu
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tu ada gelaran dia sahibu na'li Rasulillah. Maknanya bila Nabi SAW nak memakai kasut, dia akan sediakan kasut kepada Nabi. Bila Nabi sampai pergi ke mana-mana, dia yang akan ambil kasut, uruskan apa? Kasut Nabi SAW. Panggil sahibu na'li Rasulillah. Jadi raja tu dia kata, aku sanggup pergi di situ dan menjadi khadam bagi dia. Sampai pun kasut dia aku yang akan apa? Aku akan angkut ataupun akan urus kasut dia. Selesai di situ, selesai. Maknanya usaha Amr bin Al-As dan Umar bin Al-Walid tidak membawa hasil. Dan mereka gagal dalam tugasan mereka, dan orang Islam mendabah ke tempat dan kedudukan yang begitu sangat baik. Tetapi setelah itu, setelah An-Najasyi membuat keputusan atau bercakap sedemikian dan memberi belaan kepada orang Islam, memberakui pula kata Ja'far bin Abi Talib menenek Nabi Isa, dan dia pula menaku bahawasanya Nabi adalah Rasulullah dan beriman kepada Nabi. Ada pula beberapa masalah yang Najasyi sendiri dihadapi, dan ia pula mendatangkan ancaman kepada orang Islam. Jadi kesenambunannya kita tangguhkan memandangkan masa tidak mengizinkan kita. Jadi kesenambunan cerita itu kita tangguh pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ila al-liqa in qaddarallahu lana al-baqa wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.